Lemak kopi O, nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O. Yang mana satu idaman kamu tidak tertahan menanggung rindu, mungkinkah jauh beribu batu atau di balik awan yang biru. Kalaulah aku jadi temanmu, masak memasak serah padaku. Kalaulah aku jadi suami, kain baju aku cuci. Hai tukang masak, aku tak sudi. Oh tukang cuci, menyakitkan hati. Aku mencari biar kepada rasa di hati dapat berkenan. Inilah dia yang dicarinya, isai kebau ulang sawah. Ini orangnya idaman darah, lawak tiada, manis ada. Sekali yang mana satu idaman kalbu. Dah baca skrip. Itu dia Siti Basker. Yang mana satu pilihan The City Basker? Bejo ke Bah? Itu dia dulunya. Yang masa tu. Okey, ikut hati. Tentulah nak Abang Fizu kan. Aduh, anak terasa saya ni. Okey, nak Abang Fizu tapi itulah dah berkahwin. Jadi saya pilihlah Abang Bah. Okey, cantik. Maksud dia? Adik Bah. Adik Bah. Maksud dia Siti boleh saja. Terima kasih, Selamat Siti Basker. pagi kepada penonton semua bersama kami dalam Nasi Lemak Kopi O bersama dengan Siti Basker. Yang mana satu pilihan kita, Bah? Yang mana satu? Semua. Semua. Sebab dia datang sekali, Siti Baskers. Ya. Kita ambil semua sekali. Jaga hati. Dan Jaga kepada hati. anda semua tak perlu confuse, pilihan anda adalah bersama kami hari ini di Nasi Betul. Lemak Kopi O selama sejam 10.30 hingga 11.30 kerana hari ini kita ada macam-macam program yang menarik untuk penonton kita semua. Betul lah Baju. Dan sebelum ya Allah, sekejap Baju Kenapa jatuh ni, pula Bah? kertas saya ni. Apa mu terbolah sangat ni, Pagi-pagi. Bah? Terbolah. Apa tu Baju? Tak tahu. Saya belum macam pernah dengar. Tapi okey, baik. Kepada siapa yang tahu perkataan ni, Abang Jun nak share satu perkataan, terbolah. Orang Kelantan kata. terbolah. Terbolah. Tahu tak terbolah ke apa? Tak tahu. Tak tahu. Dia belajar ni. Tapi Abang Jun tak saya Kelantan jawab. Nak orang luar Kelantan Betul. jawab. Apa maksud terbolah? Boleh komen di Facebook kita Nasi Lemak Kopi O TV 9. Bah tak tahu ke? Tak tahu, saya tahu tapi kita kena rahsia lah sampai ujung. Rahsia, baik. Kita dah bincang tadi kan. Okey. Tapi sebelum itu Baju cakap pasal Facebook, sila dari Facebook kami di Nasi Lemak Kopi O TV 9 dan juga talian LNKO 18888677 dan jangan lupa untuk letakkan hashtag Nasi Lemak Kopi O NLKO TV 9. Baik, sebelum tu kita nak Okey. ucapkan selamat tahun baru Cina lah. Betul. Kepada seluruh warga Malaysia dan terutamanya yang menyambut tahun baru Cina. Betul. Macam mana, Bah? Ya, Kongsi Facai. Ni tahun ni nampak tahun apa Abang ni? Jo pun baju dah ikut tema. Semangat cari baju merah ni. Ui, semangat. Semangat baju merah sempena tahun baru Cina ni Betul. kan. Ke Bah nak menari naga je lagi, Bah? Boleh? Okey, boleh. Tapi sebelum tu Baju saya rasa jauh sangatlah Baju. Jauh, Kita mesin tengah ni. sikit Baju. Yang lagi kita sambung nyanyi lagi kan. Kita sambung lagi. Okey, Bah kita nampak macam nak nyanyi tadi tu. Kan? tapi kita simpan dulu Baju. Jangan nak berlama sangat. Okey. Dan Baju, apa yang menarik ni Baju? Yang menarik ini kita nak sembang tentang tidur yang berkualiti. Betul.
kepada sesiapa yang mungkin ada masalah tidur. Abang Jo pernah ada masalah tidur yang kurang berkualiti. Ya. Itu yang baru ni jadi tu. Ya, antara salah satu sebab lah. Biasalah. Tapi tak apa, Abang Jo sihat ini kan? Sihat ini alhamdulillah. Biasalah, anak bersusun kecil-kecil lagi, baru nak tidur kurang dapat tidur yang berkualiti. Ayat kurang tidur yang tak berkualiti, tapi bapa yang sejati. Gitu. Bapa yang berkualiti. Tak sempat nak tidur kan. Tapi itulah cakap pasal tidur ni Abang Jo. Saya baru ni saya tidur, saya mimpi hujan emas. Serius lah? Hujan emas. Bukan dapat emas Bukan dapat emas lah. Kalau dapat emas memang saya gagis sikit kat Abang Jo kan. Gitu. Tapi cakap pasal hujan emas ni Abang Jo kan. Kalau orang kata ada pepatah kata hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Tapi ada satu kawasan ni iaitu di Palestin. Di Palestin kalau kita di hujan emas, mereka hujan berdilan Abang Jo. Betul. Hujan peluru, tapi mereka tetap berada di tanah air, mempertahankan, memperjuangkan tanah air mereka sendiri. Ya, di dalam kita dekat negara kita aman damai, kita seronok, masih kena ingatkan lagi dekat Palestin, mereka masih lagi di dalam bergelora lah dengan isu yang di sana. Sekarang ni dah masuk hari ke 132 hari daripada Oktober 2023. So ini kita ada tetamu khas yang kita bawakan. Dia pernah tinggal di sana, pernah melalui sendiri pengalaman di Palestin bersama kita dalam Nasi Lemak Kopi O hari ini. Betul. Baik. Bukan sekadar melalui, menjadi saksi juga kepada dan ibarat Palestin itu rumah kedua beliau. Betul. Betul. Dan selepas ini Abang Jo, kita akan kita akan berehat seketika dan akan kembali space ini bersama dengan topik-topik yang menarik. Betul. Dan kekal setia bersama kami di Nasi Lemak Kopi O dan kita akan berehat seketika. Ya, baik. Betul. Kembali selepas ini. Nasi Lemak Kopi O. Nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi Lemak Kopi O. Selamat kembali ke dalam NLKO bersama saya Bar. Dan saya Abang Jo. Hari ini kita nak bercerita tentang banyak perkara-perkara menarik yang kita nak bincang dengan anda semua. Dan hari ini untuk pagi-pagi ini kita nak bawakan kepada anda semua seorang aktivis kemanusiaan Palestin dan juga pengasas Persatuan Cinta Gaza, itu saudara Nadir Al-Nuri. Apa khabar tuan? Alhamdulillah baik. Sihat kan? Alhamdulillah. Baik. Saya difahamkan tuan pernah menetap di sana sebelum ni. Saya masih lagi menetap di sana. Masih lagi? Ya, masih menetap di sana. Oh, dan okey, tak apa. Banyak cerita bila saya nak banyak soalan nak tanya, tapi sebelum tu kita saksikan paparan yang disediakan dulu. Kita saksikan. شباب هاجموه نزل الله أكبر 7 Oktober 2023, konflik terkini Israel-Palestin meragut ribuan nyawa dan jutaan penduduk kehilangan tempat tinggal. Kanak-kanak Palestin yang tidak berdosa adalah antara korban tertinggi angkara kezaliman rejim Zionis. Selepas 132 hari berlalu, bunyi letupan dan tembakan masih kedengaran. Gencatan senjata hanya beberapa hari saja pada November lalu. Sehingga kini rundingan menamatkan ketegangan konflik masih tiada nokta. Namun rakyat Palestin utuh bertahan memperjuangkan tanah air dan kemuliaan bumi yang terletaknya Masjid Al-Aqsa, walaupun nyawa menjadi taruhan. 75 tahun dijarah dan mereka masih belum bebas daripada cengkaman Zionis. Malaysia antara negara yang aktif memberi bantuan kepada penduduk Palestin. Muhammad Nadir Al-Nuri atau lebih dikenali sebagai Nadir Al-Nuri adalah antara individu yang tidak pernah lelah membantu. Usaha itu digerakkan melalui badan bukan kerajaan NGO Persatuan Cinta Gaza Malaysia yang diasaskan olehnya. Nadir berkahwin dengan seorang balu warga Palestin, Rim Al-Minawi, pada 2016 dan bersama mereka mempunyai 7 orang anak. Sejak itu, Semenanjung Gaza menjadi rumah keduanya, walaupun perjuangan Nadir membebaskan bumi Palestin sudah bermula sejak 2013. Luka di tangan nampak berdarah, luka di hati
Siapa yang tahu, ketika serangan pertama berlaku, keluarga Nadir masih berada di Gaza dan dia kebetulan berada di Malaysia kerana ada urusan. Pahit getir dilalui oleh insan berusia 36 tahun ini demi memperjuangkan hak kemanusiaan warga Palestin. Dan beberapa hari lalu, dikabarkan Rafah tempat keluarganya berlindung turut dibedil oleh rejim Zionis. Apa berita terkini mereka? Bumi Ambiak Palestin umpama lembah perjuangan buat Nadir An-Nuri. Ikuti perkongsiannya melalui aspirasi di NLKO. Itu dia Fizo tadi ya Bejo, bingkisan yang kita lihat. Dalam pada kita menyambut untuk keceriaan Tahun Baru ni, kita kena juga mengingati mereka yang tidak menyambut Tahun Baru tapi menulis diari 2024 mereka dengan titisan darah dan air mata. Dan kehilangan ahli keluarga. Betul, ahli keluarga. Betul. Dan bercakap mengenai ahli keluarga Bejo, kita bersama dengan aktivis kemanusiaan Palestin, pengasas Persatuan Cinta Gaza, Nadir An-Nuri. Terima kasih datang bersama kami dan ini di Lansir Kopi O. Bejo, nampak hari ini kita terima kasih meluangkan masa bersama kita walaupun di dalam kepalanya mungkin banyak berfikir tentang mereka di sana, di ahli keluarga di Palestin. Dan bagaimana khabar keluarga di Rafah ketika ini, macam mana? Alhamdulillah, pertama sekali terima kasih kepada NLKO atas jemputan pada hari ini. Dan hari ini kursinya besar, rasa macam duduk atas pelamin. Duduk atas kursi pengantin. Tetapi pengantinnya lagi seorang tidak ada di sini. Ada di bumi Gaza bersama-sama dengan 7 orang anak. Dan Alhamdulillah mereka telah berpindah beberapa kali di dalam bumi Gaza dan akhirnya sampai ke sebelah paling selatan Gaza, iaitu di kawasan Rafah, yang mana sebelum daripada ini adalah kawasan selamat, tetapi diwartakan sekarang ini akan menjadi tempat akan berlakunya serangan sebagai wilayah terakhir yang belum diserang di dalam semenanjung Gaza oleh pihak Zionis Israel. Kalau ikutkan hari ini dah genap 132 hari peristiwa yang berlaku dekat sana. So macam mana keadaan isteri dan anak-anak kat sana? Masih lagi menetap di rumah sendiri ataupun di mana keadaan tu sekarang ni? Sekarang isteri dan anak-anak saya mereka telah berada di Rafah dan mereka sebenarnya menumpang di rumah seorang lelaki yang budiman yang sebenarnya saya pun tak kenal siapa lelaki dan keluarganya tersebut yang memberi ruang berteduh kepada isteri saya. Saya tanya kepada isteri saya, kalian ni duduk di rumah siapa? Mereka kata kami pun tak tahu, kami berpindah-pindah dan akhirnya lelaki ini membuka pintu rumahnya untuk membenarkan keluarga saya duduk dan berlindung bersama-sama dengan mereka. Jadi ini mungkin keadaan orang Gaza yang sangat luar biasa. Walaupun dalam keadaan mereka berdepan dengan peperangan, keluarga mereka pun tak cukup makan, rumah mereka berisiko dibom, tetapi mereka masih ada kasih sayang sesama masyarakat diorang yang membenarkan orang yang asing dan tidak pernah dikenali duduk dengan diorang. Anak yang paling kecil usianya berapa tuan? 2 tahun. 2 tahun. Ya. Allahuakbar. Kecil lagi tu, mungkin tidak mengenal erti apa itu perang sebenarnya kan. Patutnya berumur 2 tahun tu patutnya ada belayan kasih sayang, tapi itulah keadaan yang tidak mengizinkan. Dan macam mana berhubung dengan isteri di sana? Berhubungan dengan family sebelah sana ni bergantung kepada nasib kita lah. Sama ada internet ataupun tidak. Kadang-kadang bila ada internet dia tidak ada elektrik, jadi router tidak boleh hidup dan sebagainya. Jadi kalau nasib kena routernya ada elektrik ataupun dicas, kemudian internet pun jalan, okey masa tu bolehlah berhubung. Jadi Saudara Nuri, Nadir, bagaimana orang kata kenapa pentingnya untuk kita sebagai umat Islam untuk cakna mengenai isu Palestin ni? Sebenarnya isu Palestin isu yang kita dah dengar terlalu lama. 75 tahun mereka berada dalam suasana tersebut dan mereka masih lagi berdepan dengan penjajahan, di mana kalau kita tengok negara-negara lain dijajah, ia sentiasa akan diberi perhatian, sentiasa akan cuba untuk dibebaskan, sentiasa akan ada undang-undang antarabangsa yang membelanya. Tetapi bumi Palestin dengan kekuasaan yang ada dan pengaruh yang ada pada Zionis Israel itu sendiri, mereka mampu untuk menutup segala kesalahan mereka sehingga kan negara-negara besar tidak dapat membuat apa-apa untuk menghentikan serangan yang berlaku. Dan saya rasa orang-orang Palestin pada hari ini mereka sudah hampir hilang harapan kepada masyarakat antarabangsa, kepada undang-undang. Semua laluan yang ada telah pun diambil, telah pun dicuba tetapi tidak mampu mendatangkan apa-apa hasil. Jadi sekarang ni kalau kita tanya kepada orang Palestin, mereka kata kami hanya ada Allah dan kepada Allah saja kami mampu untuk bergantung dan berdoa. Saya rasa kita perlu menyokong terus bumi Palestin dengan segala upaya kita supaya kita memberikan sedikit harapan kepada mereka.
Sebab orang kata kalau tak ada harapan tinggal di dalam hidup kita ni, maka kita takkan kisah kita mati ke tak mati ke, apa yang terjadi kepada kita, kita tak boleh membiarkan mereka sampai ke tahap itu. Baik, okey. Bagaimana situasi sekarang dari segi sumber makanan dan keperluan terutamanya kepada anak-anak kecil dan warga emas di sana? Macam mana keadaan mereka? Kita ada sahabat-sahabat yang berada di sana. Mereka memaklumkan bahawa setiap hari mereka kena beratur 5 jam satu hari untuk dapatkan beberapa keping roti untuk dimakan. Allah. Kemudian dah habis beratur untuk roti, dia kena beratur lagi 5 jam untuk dapatkan beberapa botol air bersih pula. Dan keadaan itu sangat-sangat teruk pada saat ini, khususnya di kawasan sebelah utara Gaza dan juga bandar Gaza yang diserang dan tidak dibenarkan untuk bantuan masuk ke sana. Saya rasa kalian mungkin pernah tengok di media sosial bagaimana kalau satu truk tepung dapat masuk ke kawasan sana dikerumun oleh ribuan, mungkin puluhan ribu orang yang cuba mendapatkan, orang kata, segenggam tepung supaya dia boleh buat dan uli roti di rumahnya supaya boleh hidup sekurang-kurangnya satu hari ke hadapan. Dan situasi itu memang sangat-sangat teruk. Dikhabarkan sampai ada keledai terpaksa disembelih untuk dimakan. Mereka makan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar mereka, dan saya rasa kalau berterusan memang akan berlaku isu kebeluran yang sangat besar di sana. Baik. Okey Tuan, kita tengok Tuan antara yang pencipta lah, yang trigger hashtag Israel cuak ni. Apakah mesej yang cuba disampaikan di sebalik hashtag tersebut? Tahun 2021, kita di bawah Kesatuan My Aqsa Defenders, kita mencetuskan Israel koyak. Ketika itu alhamdulillah kita dapat sebaran yang sangat baik, dan orang mula mengambil tahu tentang apa yang berlaku di bumi Palestin. Dan kita lihat kesannya bila mana sebelum daripada ini kita hanya berceramah di sekolah, berceramah di masjid-masjid. Tetapi selepas 2021 tu ada fenomena baru. Kelab-kelab motosikal ajak kita berceramah. Kelab-kelab pencinta kucing pun nak tahu apa yang sedang berlaku di bumi Palestin. Dan semua itu terikat dengan satu hashtag yang mereka boleh gunakan bersama. Dan kalian pun tengok hashtag itu bermula dengan Israel koyak, kemudian jadi serangan bersatu ke arah Zionis Israel dengan mak kau hijau lah, mak kau kelabu, semua keluar. Akhirnya 2023 kita cuba capture benda yang sama dengan kita memperkenalkan Israel cuak, dan alhamdulillah kalau ikut statistiknya Israel cuak mendapat liputan yang jauh lebih besar daripada Israel koyak. Dan alhamdulillah dia juga menyebabkan kita punya sumbangan boleh naik, kita punya reach menjadi jauh lebih baik, dan orang ada common message untuk kita gather around dan kita boleh menyerang musuh kita bersama-sama walaupun hanya dengan menggunakan media sosial. Kan dengan media sosial pun mereka dah mula goyang dah. Jadi saudara Nadir, bagaimana boleh mula menjadi seorang aktivis? Apa yang menjentik hati? Saya sebenarnya sejak daripada kecil dilatih oleh ibu dan ayah untuk membesar menjadi seorang aktivis. Selepas tamat SPM, saya dihantar untuk mendapatkan latihan di beberapa kampung di pedalaman untuk belajar kenal dengan masyarakat, belajar untuk melihat apa keperluan mereka. Malah saya ingat saya punya misi pertama yang saya ikut bersama-sama dengan ayah saya, seorang pensyarah, ke selatan Thailand bila mana berlaku tsunami. Dan ketika itu saya berada di sekolah rendah. Saya rasa orang semua ni dia ada sifat empati tersebut. Cuma dia tak tahu kadang-kadang nak meluahkan macam mana, dia nak tunjukkan macam mana. Dan dia nampak orang di sekeliling dia susah, tapi kadang-kadang dia nak bantu, dia bertolak tali dalam diri dia. Itu yang kita perlu keluarkan daripada dalam hati anak-anak kita. Kita biar dia terbiasa dengan kerja-kerja kemanusiaan, maka insya-Allah kita boleh menjadi orang yang lebih besar dan lebih bermanfaat, bukan saja kepada diri kita tapi juga orang sekeliling kita. Baik. Tuan sendiri pernah ada pengalaman menetap di Gaza. Pernah tak melihat di depan mata apa kejadian yang berlaku di sana? Boleh kongsikan pengalaman? Saya tinggal di Gaza ni sejak tahun 2013. Dan saya lalui 2 peperangan di sana, 2014 selama 51 hari, 2021 selama 11 hari. Perang 2023 ini perang pertama yang saya lalui dalam keadaan tidak berada di bumi Gaza. Tetapi pengalaman yang saya rasa paling menyeramkan yang saya lalui ialah pada tahun 2018. Bila mana rakyat Gaza ketika itu mereka merencana satu tindakan yang namanya The Great Return March. Mereka buat perarakan aman mendekati pagar-pagar Israel untuk tarik semula perhatian masyarakat antarabangsa bahawa bumi Palestin masih lagi dijajah. Ketika itu kita lihat kepakaran yang ada pada sniper Zionis yang dilatih dan disuruh untuk buat satu matlamat tertentu pada perarakan-perarakan tersebut, iaitu untuk mencacatkan seramai mungkin pemuda. Dia tak nak bunuh sebab dia tak nak media antarabangsa backlash kepada dia.
Dia nak cacatkan supaya orang tak ikut lagi demonstrasi pada minggu-minggu yang seterusnya. Jadi satu orang sniper Zainis masa tu, dia tembak kaki seorang lelaki. Tembak ni tembus masuk kakinya, masuk ke dalam kaki pemuda kedua yang berada di belakangnya. Tembus masuk ke dalam kaki pemuda ketiga yang berada di belakangnya. Dengan satu bullet? Dengan satu bullet. Barulah ketiga-tiga pemuda tersebut tumbang. Dan ketika itu saya berada di belakang pemuda yang ketiga. Sebab tu saya sebut, kalau nak ke Bumi Gaza, kalau nak ikut demonstrasi, pastikan kena ada 3 orang di hadapan. Jadi kalau Mafizo dengan Bar nanti dapat sampai ke Bumi Gaza, insya-Allah Bar kita letak di depan, Bang Fizo di belakang, saya yang ketiga ataupun keempat, insya-Allah. Dan bercakap saya kat depan lain macam. Dan jadi Saudara Nadir, itu yang dapat disaksikan lah kan sepanjang berada di sana. Jadi apa momen yang paling tak dapat lupa? Saya rasa momen tu berlaku di luar pada waktu peperangan, malah di luar daripada waktu insiden nyawa berada di ujung tanduk. Iaitu bila mana saya berjumpa dengan seorang pakcik ni, dia datang minta bantuan perubatan daripada saya. Tapi ketika itu jauh daripada waktu peperangan, jadi NGO kita punya akaun hampir kering. Lalu kita pun bagi tahu kepada pakcik ni, minta maaf lah, saya tak dapat nak bantu pakcik sebab sekarang ni tak ada perang, akaun kita hampir kosong. Pakcik ni dia buat apa? Dia angkat tangan dia ke langit dan dia berdoa. Dia kata, ya Allah, bagilah ada perang ke atas Palestin, bagilah Bumi Gaza diserang, sebab bila Gaza diserang barulah orang Islam dan masyarakat ingat kepada kita. Kalau tak ada perang, orang tak ingat kepada kita. Sampai ke tahap tu dia berdoa supaya negara dia diserang, supaya orang boleh ingat balik kepada mereka, boleh sumbang balik dan dia boleh dapatkan bantuan perubatan dan sebagainya. Masya-Allah. Itu dia. Saya terkedu sikit cakap ni. Dan sebelum cakap pasal seterusnya, macam mana sumbangan itu disalurkan pertama? Yang kedua, berapa populasi yang berada di Rafah ketika ini dan sumbangan itu cukup ke tidak sebenarnya? Pertama sekali, di pihak Cinta Gaza Malaysia, alhamdulillah kita letakkan sasaran untuk dapat kutipan sejak daripada 7 Oktober dengan nilai 60 juta ringgit. Alhamdulillah. Dan kita dah dapat sekitar 65 juta ringgit. Kita sedang mensasarkan 15 juta yang seterusnya. Dan daripada sumbangan tersebut sekitar 8 sehingga 10 juta kita telah berikan kepada penduduk yang berada di Bumi Gaza. Dan kaedah kita berikan supaya tidak ada isu tersangkut di border, untuk memastikan sumbangan itu boleh diagihkan dengan baik. Kita hanya membeli barangan bantuan yang ada di dalam Bumi Gaza itu sendiri. Dan kita membuat pembelian dengan companies yang kita dah ada trust dengan mereka melalui credit terms. Maksudnya kita tak payah bayar duit, kita janji dengan mereka dan tulis IOU supaya bayar selepas peperangan. Jadi alhamdulillah barangan sedia ada dalam Gaza, tak sangkut di mana-mana, dan duit pun tak perlu disampaikan dalam keadaan sekarang ni susah untuk sampai duit ke sana, bank tak beroperasi dan sebagainya. Kita boleh terus memastikan sumbangan itu sampailah. Dan pastinya mereka yang berada di Rafah ni, dia kalau ikutkan daripada utara Gaza, mula-mula berlaku serangan, kemudian bandar Gaza, turun ke Khan Yunis, naik ke Gaza Tengah, sekarang ni dia nak turun ke Rafah. Jadi di Rafah ni mungkin hampir 1.5 juta orang yang ada di sana. Semua dah berkumpul di kawasan Rafah. Sekarang ni dia nak serang sebelah Rafah pula. Jadi bantuan sebenarnya yang kita sampaikan banyak mana pun dia tidak akan cukup untuk mereka yang berada di sana. Dalam fasa emergency sekarang pun tak cukup. Nanti selepas nak baik pulih semula dan bangunkan semula Gaza, pastinya ia jauh lagi tidak mencukupi. Itu dia Bejo. Kesengsaraan mereka tu, walaupun kita jasad kita berada di sini, roh kita berada di sana dalam Bejo. Dan kita dapat rasakan, dan kita sama-sama rakyat Malaysia, apa yang perlu, apa yang mampu, kita sama-sama membantu dengan menghulurkan sumbangan kita lah. Dan terima kasih ucapkan kepada Tuan Nadir yang bersama-sama kita ini berkongsi pengalaman yang sangat berharga, dan kepada anda semua. Sama-sama kita saksikan paparan ini, dan macam kita katakan tadilah, kita tak dapat pergi ke sana berperang dengan mereka, tapi apa yang kita bantu dengan sumbangan kita berikan kepada mereka. Yeah.
of them was about 150 meters from my house. Nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi Kembali dalam N to the L to the K to the O. N and K O. Lain macam. Macam kan. Abang Jo, saya macam lately ni saya kurang sikit dapat tidur Elena, Abang Jo. Ya, kenapa abang? Mata saya bengkak nampak. Kalau dapat Zoom kan, mata saya bengkak sikit. Tapi tengok ni macam terlebih tidur. Jangan macam tu, tak baik. Macam Baik, hari ni kita nak cerita pasal tidur. Betul. Tapi sebelum tu kita tengok paparan ni dulu. Kalau kita tidur sepanjang 5 jam tu, mana kita tidur tanpa bangun, tanpa sedar, tidur fresh. You tidur, you tak ada interruption, tidur lena, and then paling kurang pun 7 hingga 8 jam tidur sehari lah. Bila kita tidur, tak ada gangguan lah selepas tu. Dan dalam masa maybe paling kita as adult as 6 jam. Bila kita bangun tu, kita akan rasa fresh lah. Like it's a brand new day and kita rasa kita boleh go through the day lah. Before tidur, make sure kita tidur dalam keadaan yang selesa, which means kita mandi before that. So rasa relax. Stop pakai laptop ke ataupun sebelum tidur, at least 1 jam sebelum. Tak ada stimulasi sebelum tidur. Bermaksud there's no deep thinking lah before I nak masuk tidur. It's possible to exercise and then like at least 1 hour before we sleep. Kena amalkan membuang air kecil ataupun air besar sebelum tidur. 1 jam, 2 jam sebelum tidur, elakkan makan makanan yang berat. Penting sebenarnya, Pak. Tidur yang lena, tidur yang berkualiti sangat-sangat penting. Betul. Tadi baca tips dia bagi, ada yang kata bersenam lah, ada yang kata baca buku, ada yang kata dapat tempat yang selesa. Jadi hari ni Abang Jo, apa kita sebenarnya, apa sebenarnya kita nak cakap pada hari ni? Bagaimana nak dapatkan tidur berkualiti sebenarnya, Abang Jo? Betul. Hari ni kita nak bercerita tentang tidur yang berkualiti dan kepada mereka di luar sana yang mungkin ada masalah tidur tak cukup, ada gangguan. Macam mana? So kita sama-sama nak bincangkan apakah cara untuk dapatkan tidur berkualiti. Dan hari ini kita bersama-sama dengan Puan Ruby Muhammad Lana selaku pengarah urusan Ruby Lana Beauty and Health. Apa khabar, Puan? Khabar baik. Ya, terima kasih hari ini bersama kita. Saya rasa apa yang nak dikongsikan oleh Puan sekejap lagi banyak memberi manfaat kepada penonton kita semua tentang tidur yang berkualiti. Betul, tidur berkualiti itu penting. Baik. Demi produktiviti, betul. Jadi Puan Lana, Puan Ruby. Brand Lina, betul Lena. Puan Ruby. Jadi apa pengalaman yang Puan hadapi sebenarnya dalam kita boleh bercetuskan lagi untuk mewujudkan produk ni? Okey. Terima kasih. Sebelum tu terima kasih kerana mengundang saya untuk berkongsi pengalaman dan juga produk untuk mendapatkan tidur yang lena. Sebenarnya perkataan lena tu adalah sinonim dengan Lena by Ruby Lana, sebab tu lena. Kata asal dia actually lena. Lena tidur lena. Tidur lena lah. Okey, saya adalah pengidap penyakit, bukan pengidap lah, diserang COVID pada tahun 2021. Masa tu belum ada vaksin lagi. So saya dimasukkan ke Hospital Ampuan Rahimah selama 16 hari. 8 hari saya ditempatkan di ICU. Dan 3 hari saya diintubate, ditidurkan kata. So saya menghadapi tahap 5. Masa tu kalau tahap 5 tu orang kata either you go or you stay. Tidak ada harapan. Tidak ada harapan. So saya trauma lah. And then alhamdulillah dipanjangkan umur, diberi kesempatan. Semasa di ICU tu, selepas dibangunkan dari tidur tu, saya menghadapi macam-macam situasi. Ada yang mati di sini dalam setengah jam, 1 jam, hari-hari. Di sebelah tu. Sebelah tu selalu pergi. Sampai saya kata, ni malaikat maut ni lalu je depan aku kan. Macam I was like macam ketakutan, trauma, mesin semua. Dan selepas saya di discharge dari hospital pun, saya mengalami kesukaran untuk tidur. Berbulan-bulan. So 2 pagi bangun, 3 pagi. So tak berkualiti langsung. Jadi selain daripada ubat-ubatan daripada hospital, saya cuba nak cari penyelesaian. So adalah saya jumpa minyak ni, tapi jenama antarabangsa.
yang harganya mahal. Tak semua orang boleh mampulah. Tapi kepada yang nak guna boleh saja. Ya. Tetapi itulah saya kata apa yang saya boleh bantu untuk mendapatkan minyak yang lebih kurang sama tetapi dengan harga berpatutan. Betul. Jadi selama setahun setengah macam itulah saya cuba mendapatkan formula yang terbaik dan alhamdulillah dari feedback pengguna-pengguna, feedback daripada kawan-kawan apa semua dan juga yang dah membeli, alhamdulillah dengan menyapu minyak ni di bahagian leher, tengkuk dan juga telinga dan di hidung. Nanti saya akan tunjukkan cara-cara penggunaannya dan juga diffuser. Dia dapat membantu mendapatkan tidur yang lena. Okey, so sebenarnya minyak ni adalah membantu kita untuk dapatkan tidur yang berkualiti, lena dan berkualiti. Oh, itu function dia. Ya, selalunya orang tak tahu kenapa orang tak boleh tidur dengan lena. Salah satu punca adalah stres. Lepas tu macam-macam lah kita fikir, anxiety. Baik, sebenarnya apakah kandungan yang ada dalam minyak ni membuatkan, maksudnya kita sapu tu kita dapat tidur yang berkualiti? Ya, betul. Apa kandungan ni sebenarnya? Kan Bejo, tapi Bejo kan kalau penonton nak tahu bau studio ni wangi sangat sekarang ni. Jadi betul lah apa kandungannya ni wangi sangat ni. Okey. Ngantuk abang. Tidur. Okey, kita ada 5 bahan utama minyak daripada bunga-bungaraan. Satu daripadanya adalah jojoba ataupun sebutan kalau di Amerika jojoba. Jojoba. Cantiklah tu. Boleh jadi duta ni. Boleh. Yes. Lepas tu kita ada lavender. Ekstrak minyak ya. Minyak ni daripada lavender, rosemary dan beberapa jenis bunga lagi yang terbukti berkesan untuk masalah macam pernafasan, untuk breathe, orang kata untuk relax, calming. So sebenarnya orang tak tahu untuk mendapatkan tidur yang lena ni persekitaran, pengudaraan semua kena cantik lah. And selepas kita tidur ni, orang kata tidur banyak sihat, tak, sebenarnya kualiti tidur. Bila kita tidur tu kita masuk ke kalau bahasa Inggeris dia third degree sleep. Third degree sleep mana tidur yang nyenyak. Kalau mimpi pun bangun kita tak ingat. Selalunya kadang-kadang kita tidur yang bagus lah maksudnya. Ya, tidur yang bagus. Jadi, InsyaAllah. Jadi cara guna ke mana tu? Okey. Cara kan? Okey. Saya tunjukkan di sini ya. Okay, kita ada dua cara macam mana nak guna dia. Sama ada terus di tapak tangan ataupun dia sebelum tu saya tunjukkan packaging dia dulu jugalah Fizo ya. Silakan. Okey, packaging kita cantik ni. Saya nak tunjuk jugalah kan. Cantik orangnya. Terima kasih. Dah tua dah ni. Tak apa, umur sekadar angka. InsyaAllah. Terima kasih. Okey, kita ada dua. Kita datangkan berasingan sebab kita tak nak dia ada pembaziran. Kemudian buka dan masukkan. Jadi selepas tu jadilah macam ni. Kita ambil sikit, 2 titik je ya, jangan banyak. Jangan banyak. 1 titik, 2 titik. Sapu 2 kali, and kalau yang beragama Islam tu boleh baca selawat lah. Kan? Selawat, and then sedut sedalam-dalamnya 7 saat kalau boleh. 7 saat Okey, jangan sapu kat muka ya. Terus ke tengkuk and telinga. Sebab telinga kita banyak saraf yang sensitif. So masuk ke telinga dan kemudian sapulah di bahagian mana yang rasa selesa. Selesa. Itu untuk penggunaan direct. Sebab minyak ni selamat untuk digunakan direct ke kulit sebab dia ada vitamin E juga. Baik. So bagaimana cara untuk nak dapatkan? Dapatkan. Ramai ni saya pun mungkin nak tidur yang lebih berkualiti dan penonton pun excited. Tak apa. Dia boleh letak dalam ni juga. Boleh. Kalau tak nak gunakan ni kan untuk anak-anak kan kecil-kecil, titik je sikit. Titik je. Masuk biarkan nanti dah. Itulah saya mana pula benda. Okey. Bagaimana cara untuk nak dapatkan? Nak dapatkan ni. Okey, boleh telefon ke hotline kami di 017 230 3114 dan juga boleh ke Instagram kami Rubilana Beauty dan juga di Facebook Rubilana Beauty and Health. Di sana kita adalah juga cara-cara penggunaan, apa yang kita berkongsi tips kesihatan tidur,
dan macam-macam lagi lah boleh lawati media sosial kami lah. Dan hari ni ada special tak promo untuk penonton? Allah, itu yang paling penting tu sebenarnya tu. Okey, bersempena dengan nasi lemak kopi O hari ini, pihak Rujulana Beauty ingin mewar-warkan bahawa selama 3 hari bermula daripada hari ini 9 hari bulan Februari sehingga 11 Februari kita mengadakan promosi beli 2 percuma 1 hanya untuk nasi lemak kopi O pada hari selama 3 hari. So ambillah peluang untuk pengetahuan, 1 botol ni boleh tahan 1 bulan. Jadi bila kalau ada 3 kotak beli 2 percuma 1 3 bulan. So dengan harga yang kita tawarkan memang berbaloi. Dan boleh pakai untuk seisi keluarga. Memang berbaloi. Seisi keluarga. Dan kalau ada anak kecil tadi, kalau misalnya yang susah nak tidur tu, gunakan diffuser ni. So insya-Allah masukkan aja, titiskan dan 1 bilik mendapat aroma yang sama. Dan pastinya dapat tidur Elena, betul? Ya, betul. Terima kasih Puan Rujulana atas kongsian. Dan kita akan kembali selepas ini dan kita akan enjoy kejap dengan band. Ba nak training nyanyi ke? Boleh sikit-sikit. Okay, tak apa. Kita bagi laluan dekat Ba dulu. Okey. Kita berehat seketika. Mulanya di sini bagai terulang lagi kisah yang indah antara kita berdua. Sehingga di sini tiada berpaling lagi, kita berteman seiring jalan dan sehaluan, sama-sama menunjuk kaki, sama-sama turun ke lembah sepi, suka duka bersama dirasai. Di hadapan kita ada jalan menuju di kejauhan, ada sinar menanti di penghujung perjalanan ini. Tangan nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari, nasi lemak kopi O. Cintaku bukanlah cinta biasa. Comelnya. Terima kasih. Siapa ni, nama siapa boleh tak perkenal? Nama Tiara. Tiara, Tiara. Nama kita Ba. Ba. Ni siapa ni? Ni Mami Su. Mami saya. Mami Tiara. Comelnya mengingat kakak saat ni. Terima kasih. Mami Su boleh tak perkenal dengan anak? Beginilah, kena kenal Mami dulu, baru boleh kenal anak dia. Tapi Mami kenal anak kita. Kenal. Kita famous 30 juta followers. Ya Allah, Alhamdulillah. Tapi Kak Agi, kalau internet off macam mana? Tak nampak lah Mami nak tengok you. Allah, backingnya Mami. Kita kenal sikit je. Dia tak boleh ni, kena call for backup ni. Abang Jo, tolong kita dah, Abang Jo. Guna. Kita tak boleh nak kecek ni. Tak boleh nak kecek, tak usah kecek Kelantan lah bang. Tak payah kecek Kelantan lah. Dia kata dia famous lah dia. Itulah kau famous ni? Tak penting pun sebenarnya. Ya. Tak apa. Benda tu kita nak bincang kejap lagi bersama tetamu kita. Kita duduk sana. Kita nak kecek buah ni kena duduk. Bah ni bila jumpa Mami ni dia sampai satu. Kita jadi macam silakan. Lelaki Melayu terakhir. Silakan duduk. Tu comel ni. Saya ingat dulu tadi. Saya ingatkan kakak dengan adik. Terima kasih. Kejut kita. Inilah kita nak bincang hari ini mengenai hujan emas di negara orang. Betul. Di negara sendiri? Hujan batu. Hujan tapi batu. Sama belakang dia sebenarnya. Sebenarnya lebih baik di negeri sendiri. Betul. Itu yang kita nak sampaikan hari ini bersama tetamu kita ni yang sudah merantau ke hampir seluruh dunia. Macam-macam negara yang dia nak bincang dengan kita pengalaman dia. Apa sebenarnya kita nak bincang ini, Bah? Mengenai awet comel kita ni. Awet comel dengan Kak tarik nafas. Kita nampak macam Abang Jo yang nombor. Abang ni single lagi. Jangan cerita. Tadi tu, tadi lakonan je.
Itulah kan kita macam nampak cantik, molek kan, terletak elok. Introduce dululah abang. Itulah dia. Kita apa rahsianya sebenarnya? Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih sebab bagi kesempatan ni kita boleh berkenalan. Tapi Mami dengan anak Mami, Dr. Mami ada produk sebenarnya. Nama dia Venus Rose, but it's not the product that we want to talk about today. Kita lebih daripada nak berkenalan, datang and tanya khabar, and then produk tu kita akan bercakap kemudian. So itu rahsianya. Itulah rahsia kecantikan. Tadi itulah Abang Jo cakap tadi, pelbagai negara dah pergi. Kan? Apa tu, kita saudari cantik kita pun, Kak Tiara pun kata banyak pengalaman di luar negara, termasuk dengan Mami Su sendiri. Dan jadi bagaimana sebenarnya pengalaman luar negara itu mempengaruhi nilai dan intipati Venus Rose itu sendiri, dan macam mana dalam konteks produk luar negara, tapi macam mana kata bertaraf antarabangsa lah. Cuma produk itu boleh pakai dekat Malaysia ni. Okey, terima kasih Bad. Okey, so sebenarnya kita walaupun kita merantau ke luar negara, kita masih ada roots, kita masih ada asal usul. Asalkan kita berpegang teguh kepada apa yang kita belajar dari tanah air kita, dengan family kita pegang dan kita embrace, dan kita belajar juga respect other differences ataupun diversity dengan luar negara, dan we try to put it together, ambil yang baik and then put it together, and then bila kita balik ke tanah air suatu hari nanti, we will share with everyone, sebab there's a good and bad everywhere, tapi kita cuba bawakan yang terbaik untuk co-join. So Venus Rose will bring that. There's a bonding between mother, daughter, or family first, or family orientation kind of thing. Then we will move outside to the friendship, and then siapa-siapa sekeliling kita kalau bersama dengan kita, we go hand in hand, and then put hand together, we go forward together, we learn from one another. Baik. Sebenarnya penonton kalau nak tahu, Mami Su ni berasal daripada Kelantan. Sebelah dia ni Hok Chow Man Lotan ni anak dia. Anak dia Mak Saleh ke orang Kelantan ni? Mek Saleh. Mek Saleh. Boleh cakap Melayu? Boleh. Behel lah. Kecek Kelantan. Oh, dia kecek Kelantan tu. Kecek lah. Sedap sikit nak bincang tau. Baik, so mungkin boleh ceritakan pengalaman lah dah merantau ke, menetap di luar negara dan come out dengan idea macam mana nak cetuskan Venus Rose ni. Dan apakah Mami Su sendiri dengan anak buat bisnes sama-sama, macam mana menyokong anak sendiri untuk menjadi usahawan yang berjaya ni? Tiara faham Tiara telah diberi peluang belajar di luar negara dan dapat pelbagai manfaat. Jadi ini impian dan tujuan Mami Su dan Tiara untuk ada perubahan positif dalam komuniti kita. So kita memang dalam generasi Mami dan dalam generasi Tiara, kita nak ada perubahan positif untuk kecantikan, kesihatan dan kekuatan wanita. Itu dia Abang Jo. Mata kena berkelip juga bang. Tak berkelip nanti rosak mata. Kalau kelip mata comel. Comel lah je orang kata. Dan orang kata, orang selalunya rakan kongsi ni rakan dengan rakan kan. Tapi ini ibu dan anak. Dan kita ceritakan sikit pengalaman lah. Bagaimana terciptanya Venus Rose ni, apa cabarannya dan bagaimana. Okay. Sebenarnya the idea, it was like setahun yang lalu, musim COVID, Mami dengan Dr. Mami Tiara, kita terpisah selama 2,5 tahun. Dalam 2,5 tahun, we only go on Zoom call, on talking, and then Tiara belajar online. And then we said that masa kita meeting, dalam family meeting, we said something that need to be done in this world. Inilah masa dia, kita kena gunakan this time untuk put the idea together. Tiara belajar teknologi and then all this skincare, women health and something like that. Tapi macam mana dia nak lahirkan kepada dunia? And then Mami travel around the world. And then Mami said, why not we sit down together, we give back. Mami
learn like 30 years ago from things, you know, that mommy jaga anak and then jaga family and then take care for 28 years. And then now let's combine the pengalaman together with her knowledge to co-join, and then we want to give back and we want to bring everyone together, and we say let's bring something. And she said she wants to do some kind of philanthropies or charity. And then mommy sit her down and say, actually maybe we have to have product to support so that everyone together, rather than just a meeting to like do donation till other, let's do together. Everybody have their strength, we put together on the table, and then we share, and then we give back to the world. So it's not just like for bukan kerana duit semata-mata, but everything need duit nowadays. Betul. And then that's why terlahirlah Venus Rose. It's more like a women empowerment. Ya, tapi dalam community ni, dalam dunia ni, untuk jaga orang lain, kita kena jaga diri sendiri dulu. Take care of ourselves first. Dan bukan nak jadi penting diri, cuma kena jaga diri kita juga, mau jaga orang lain, betul? Yes. We do sama-sama. Nak tanyalah dulu, itu dulu Tiara belajar di universiti mana di luar negara? Di Australia, so University of Western Australia. Belajar anatomi dan kesihatan wanita dan kesihatan dan kecantikan kulit. Saya kepada Tiara, itulah dia cantik. Itulah dia cantik. Jadi saya tanya satu soalan yang mungkin sebelum ni casual di media sosial mengenai pelajaran nombor 2, popular nombor 1. Macam saya kata tadi lah. Yang 30 juta tadi tu. Itu soalan ni panas ni. Jadi bagaimana Tiara melihat sendiri? Apa komen Tiara? Tiara sangat setuju dengan pembelajaran sebab mami always said shoot for the moon and we'll land among the stars. So kena ada impian yang sangat besar. Untuk ada impian yang sangat besar, kita kena keluarkan daripada zon selesa kita. So saya nak menunjukkan ke generasi Tiara, untuk wanita hebat, kita kena chase our dreams, kerja dulu, jaga diri sendiri dulu, lepas tu kita boleh serve the world. Itu betul baju. Theory and practical. Tiara makan nasi lemak juga. Makan belajar makan budu lah. Dia mau makan budu juga. Boleh. Boleh juga makan budu. Bangga mami dia walaupun orang Kelantan di merata dunia tak tinggal Kelantan. Mesti. Kalau boleh bawa budu pergi luar negara, mami bawa. Tapi takut pecah hantar lagi tak apa tebing habis cerita tu. So kita kata balik Malaysia kita makan. Now kalau mami dekat overseas, mami masak dekat anak-anak, what do you want to eat, mami masak. Itu. Mami dia macam beres dah tu. Kita makan budu pula. Rasa kecantikan soal lagi makan budu. Terima kasih kepada manusia juga Tiara atas perkongsian. Nak comel. Itulah. So macam kita katalah beauty is power and then wellness is strength. And then mother daughter two generations. Yes. All the best to you. Thank you Abang Jo. Thank you Bas. Sama-sama. Alright. Dan Abang Jo, kita dah sampai ke penghujung. Dah habis dah? Dah ujung dah. Tadi kita ada share perkataan terbolah tadi. Kita ada orang Kelantan. Kita Kelantan. Mami, tadi saya dah sebut lah awal-awal perkataan terbolah tadi. Bang ni dia kurang tahu. Dia boleh kata tapi dia tak tahu apa maksud terbolah. Mami agak-agak mami tahu tak terbolah tu apa dia? But jalan agak molek sikit. Jangan duk terbolah jatuh habis bawa gitu gini. Mami royak dah jalan slow-slow. Atur cara jalan tu bak dah. Jalan terbolah. Terbolah. Itulah maksud dia. Itulah maksud dia. Kalau bentuk ayat. Perkataan tu. Cara mami membebel tu dah macam mak mertua membebel lah bang. Tu macam mana ni? Terbolah tu sebenarnya cuai. Betul. Careless. So kalau orang tu cakap mu ni jangan terbolah. Itu nasihat lah. Jangan careless, jangan cuai, pay attention. Itulah kita nak terbolah semua. Fokus. Minggu depan kita bersama lagi dalam Semak Kopi O. Kita ada apa yang menarik bang minggu depan? Minggu depan kita ada Maria, Mariana. Janganlah cakap nanti tak boleh, nyanyi lagi tak boleh. Bang nyanyi tadi. Nyanyi. Asal macam-macam berita je. Seorang dua orang sebenarnya yang disegani, yang orang kata dihormati dalam industri lah, pelakon, penyanyi Ziana Zain, dan juga kita ada Ustazah Nur Hafizah Musa akan bersama kita membincangkan topik-topik yang menarik pada minggu depan dalam Nasi Lemak Kopi O. Betul, dan Fizo itu saja yang masa kita
kita ada untuk minggu ini dalam Sembang Kopi O. Kita akan jumpa minggu hadapan setiap Rabu hingga Jumaat dan secara ulangan pada Jumaat, Sabtu dan Ahad. Betul. Pukul 7.50 malam. Baik. Terima kasih kepada anda semua. Kita berhibur bersama dengan The City Buskers. Yes. Menatap jalan kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok katakan nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Ke tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu, saat Kau limpahkan karunia-Mu, dalam sunyi aku bersujud. Besok katakan nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Ke tempatku memindah, Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu, saat Kau limpahkan karunia-Mu, di dalam sunyi aku bersujud.